Baik, dalam kesempatan ini saya sekali lagi ingin menegaskan ataupun menekankan beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian serius. Yang pertama ialah sekurang-kurangnya 7 poin. 7 poin yang telah diadu kepada Suakam. Yang penting, yang utama 9 sebagaimana dalam memorandum ataupun dalam lampiran aduan rasmi yang kita serahkan kepada Datuk Siva sebagai Pesuruhjaya Suakam sebentar tadi. Berkait dengan sistem undi pos yang longgar, yang terbuka kepada manipulasi dan penyelewengan, mencurigai peti undi yang diserahkan kepada MINDEF, kemudian daftar pemilih yang berbeza antara SPR dan juga yang dikeluarkan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Kemudian kita melihat double vote ataupun pengundi bertindih ada 253 senarai nama. Kemudian yang kelima, pengambilan sampul keutamaan undi di luar daripada masa mengundi, yang saya kira ini adalah bertentangan dengan amalan demokrasi yang telus. Kemudian yang keenam ialah bagaimana menteri berkempen dalam kem tentera sekaligus membuat rasuah politik. Ianya adalah tertakluk di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 perkara 10. Kemudian yang ketujuhnya ialah pengakuan bekas anggota tentera yang bertaraf sarjan yang telah pun direkodkan secara rasmi di hadapan SPR sendiri, yang boleh dikemukakan untuk bukti berlakunya dan pernah berlakunya penyelewengan dalam undi pos. Ini fokus yang pertama. Dan hari ini kita bawanya kepada Suakam. Setelah kita mengambil pelbagai ruang yang ada sebelum daripada ini, kita juga telah membuat laporan polis. Kita telah mengadakan dialog dan memo kepada SPR. Kita juga telah membuat aduan rasmi dan penyerahan bukti kepada SPRM. Dan sebelum daripada ini kita juga telah mengadakan satu demonstrasi besar di bawah Bersih bagi menuntut ketelusan dalam sistem demokrasi, khasnya pilihan raya, dan menuntut hapuskan undi pos. Setakat ini kita nampak kesannya tidaklah sangat memberi keyakinan kepada kita bahawa ketelusan itu benar-benar telah berlaku. Maka kita ada satu lagi peluang pada hari ini, ialah kita bertemu dengan Suakam dengan meminta supaya pihak Suakam mengadakan public inquiry, dan insya-Allah kita harap selepas daripada ini Suakam dapat mengambil tindakan yang berkesan. Jika ini nanti tidak juga mendatangkan kesan yang kita harapkan, kesan yang positif, Dewan Pemuda PAS Pusat juga sedang meneliti ruang-ruang yang lain untuk kita meneruskan hasrat kita ini, dan kemungkinan besar insya-Allah kita akan membawanya ke peringkat antarabangsa. Kita bawa ke peringkat antarabangsa sebagaimana langkah yang diambil oleh lawan kepada Hamid Karzai di Afghanistan, yang meragui berlakunya proses dan juga penyelewengan dalam sistem pilihan raya di Afghanistan, membawanya ke peringkat antarabangsa dan akhirnya menghasilkan pembatalan 1 juta lebih undi yang berpihak kepada Hamid Karzai baru-baru ini. Saya nak ambil kesempatan di sini, saya nak sebut bahawa kemenangan Barisan Nasional di Bagan Pinang dengan majoriti besar baru-baru ini adalah dibiayai sepenuhnya oleh undi pos. Jika tidak kerana undi pos, mereka tidak akan menang sebesar itu. Mungkin mereka menang, tetapi mereka tidak menang sebesar itu. Maka Barisan Nasional sebenarnya tidak boleh berasa selesa dengan kemenangan yang dikatakan majoriti besar yang berpihak kepada mereka. Jadi kecurigaan yang berlaku pada undi pos ini turut membabitkan status kemenangan mereka, yang saya anggap sebagai kemenangan tidak bermoral dan kemenangan yang sangat mencurigakan. Jadi itu jadi bukan wakil rakyat lah, dia jadi wakil pos lah. Sebab itu banyak datang daripada undi pos.
kita telah minta supaya Suruhanjaya pilihan raya ini supaya menjamin bahawa electoral roll yang digunakan itu adalah secara genuine yang digunakan. Dan walaupun kita puji langkah-langkah yang telah diambil, tetapi tindakan SPR ini belum mencukupi untuk mengeluarkan senarai-senarai phantom voters. Dan kita juga telah cadang supaya kerajaan membuat beberapa pindahan kepada undang-undang yang wujud untuk memberi kuasa kepada Election Commission dan untuk menyemak tuntutan-tuntutan bahawa authority to transfer an electoral from one constituency to another due to change of address. Jadi salah satu cadangan yang kita telah kemukakan adalah koordinasi di antara Jabatan Pendaftaran Negara dan Election Commission supaya mereka yang dah mati, mereka dan dikeluarkan daripada senarai sebaik saja death certificate ini di-issue. Lagi satu adalah juga for election to be truly fair, equality should be exercised at all time. Jadi kita telah cadangkan bahawa election related laws should be implemented. Dan kita telah tuntut supaya wujudnya independent dan impartial Suruhanjaya election yang haruslah adil untuk memproses menjalankan election. Dan kita juga telah cadangkan Election Commission ini terus direct accountable kepada Parlimen, and then rather than bergantung kepada eksekutif hari ini. Mengenai postal vote, Suakam juga telah mencadangkan proses menjalankan pengundian pos harus kini dijalankan secara less transparent. Dan bila banding dengan undian biasa, polling agent tidak dapat memperoleh, mereka ini mendapat kesukaran untuk monitor proses dan consequently led to the popular view. Ini menjadi pandangan umum bahawa postal vote ini adalah di-tampered with. Ini bukan pandangan saya, pandangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia secara hitam putih.